Rakon itu hadir. Ya. Rekanan di. Si bunyi ke? Di awal bunyi. Ya Allah, okey lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات مؤمنين مؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana kita dapat menunaikan tanggungjawab kita yang telah dipertanggungjawabkan oleh agama ke atas kita. Tanda kita menghargai perintah-perintah, tanda kita mensyukuri dan menghargai nikmat-nikmat yang telah diberi pada kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Walau bagaimanapun sebagai seorang hamba atau sebagai seorang insan yang lemah, pastinya ada melakukan kesilapan dan keterlanjuran. Istighfar banyak-banyak, ya, istighfarlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kewujudan kita ini adalah ihsan daripada Allah Taala. Iman kita dapat pun adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dimasukkan syurga pun kerana ihsan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah maka sangat-sangat wajar, bahkan wajib kita mensyukuri akan apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala mencipta kita ni tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan, tanpa apa-apa, tak ada. Kerana dia hendak, tiba-tiba dia cipta kita Islam. Kerana dia hendak Islam itu pada diri kita, maka wajar sangat kita menghargainya dengan mentaatinya. Jadi tuan-tuan, itu balik pada diri kita lah, pada body kita, ya. Balik pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca, iaitu berkenaan dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana yang ditulis oleh para ulama, sekadar mana yang ditafsir, dihurai, begitulah cukuplah untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Untuk mengenali Allah Taala 100% tak boleh. Otak ni tak sampai. Tak sampai. Nabi sebut tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu, berbahaslah kamu, kajilah kamu akan ayat-ayat Allah. Ayat tu bukannya Quran. Ayat tu maksudnya kejadian atau tanda-tanda adanya Allah itu. Jangan kamu fikir zatillah, zat Allah, tak sampai. Makhluk yang sangat mengenali Allah Ta'ala itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebenar-benar mengenal diri Allah adalah zatnya sendiri. Itulah, ya. Jadi gitulah tuan-tuan. Kita sudah selesai membahaskan, berbincang
menterjemah akan yang pertama itu dari kitab ini berkenaan dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kita buat begini. Segala apa sifat-sifat makhluk tidak boleh ada atau mustahil lah bagi si Khaliq. Segala apa yang ada pada sifat-sifat makhluk adalah mustahil bagi si Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sangat tu, pening sangat tu, bacalah, belajarlah sifat 20, insya-Allah dipermudahkan oleh para ulama ya. Hari ini kita masuk yang kedua. Masih dalam tajuk yang pertama, iaitu Kitabu Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah fi kalimati syahadatil lati hiya ahadun mabani Islam. Kitab pada menyatakan akidah ahli sunnah, pada menjelaskan kalimah dua syahadah yang merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, walakinnahu ba'atha rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizati dhahirati faballaghu amaraha wa nahyaha amarahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum fima ja'u bih. Maka tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita manakan wani sayugia lah, dan sayugia Allah Subhanahu wa taala mengutus akan rasul-rasulnya dan menzahirkan, iaitu menyatakan akan kebenaran-kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, dan mereka itu menyampaikan perintah-perintahnya, tegahan-tegahannya, janji-janji baik dan janji-janji buruk. Maka wajib ke atas setiap makhluk membenarkan mereka itu, iaitu para nabi, fima ja'u bihi, dengan pada apa yang datang dengan mereka itu dengannya. Fahamlah tu kan? Minta minum sikit tuan-tuan ya. Ni demam apa tak tahu, demam pilihan raya kot. Biasa demam tu ni demam pilihan raya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ke tuan-tuan tak demam, selamba je ikut dia lah, malah aku gitu ke. Ikut tuan-tuan lah. Nak cerita tak boleh live ni. Kalau tak live lah sentuh-sentuh sikit kan. Sipi-sipi pun tak boleh. Kan. Nanti banyak penafsiran ni. Jadinya lakum dinukum waladin, aku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tanggung sendiri. Ustaz kita dah ajar banyak dah. Tafsir dah belajar, tauhid dah belajar, fiqh dah belajar kan. Gitulah, wallahu alam. Maka sekarang malam ini kita nak bercerita atau bincang mengenai rasul. Ya, rusul jamak kepada rasul. Tengok barisnya, rasulun, baris rasulun sama dengan ghafurun. Barisnya ya. Rasulun ghafurun. Perkataanlah barisnya. Ghafurun, al-ghafur maknanya yang maha pengampun, ataupun bahasa Arab sebut sirah mubalaghah, bombastik, maha lah. Jadi rasul adalah pun maha juga, ataupun bombastik, sangat menjadi pesuruh Allah. Begitu. Sangat menjadi pesuruh Allah, namanya rasul. Ghafur, sangat pengampun. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul memang taat, bukan 100%, 1000%. Gitu ya. Perkataan tu pun dah canggih dah. Rasulun, iaitu mereka makhluk yang sangat menyampai dan mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Baik. Apa tujuannya mengutus Nabi Rasul-Rasul ini? Iaitu untuk menyampaikan nahyahu, segala tegahan-tegahan Allah, amarahu, perintah-perintah Allah, wa wa'dahu, janji-janji baik, wa wa'idahu, janji-janji buruk, neraka lah.
Kalau tak ada Nabi dan Rasul, macam mana kita nak tahu? Kubur yang 7 kaki pun kita tak tahu. Kalau tak ada Nabi Rasul, macam mana kita nak mentasbih, mentahmid Allah Ta'ala? Nabi tak ajar pada sahabat, sahabat tak ajar pada ulama, pada tabi'in, pada ulama sampai sekarang. Macam mana nak puji? Kan? Kita tak akan dapat memujinya. Hatta Nabi sampai pun tuan-tuan, Nabi sampaikan, ajar semualah ya, kita masih doa lagi. Allahumma inni asnaitu ala nafsik kama asnaita ala, Allahumma asnaituka kama asnaita ala nafsik. Allah, aku puji engkau sebagaimana sayugia engkau puji engkau. Macam mana tu? Itu dalam setara Nabi ajar tu, alhamdulillah ke, syukrulillah ke, subhanallah ke, kan? Itu pun masih doa lagi, ya Allah, aku puji engkau sebagaimana engkau puji diri engkau. Satu. Yang kedua, barangkali kita sebut alhamdulillah tu mulut sahaja. Mulut saja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Perbuatannya tak ada, masih mungkar lagi. Pemikirannya pun tak ada, masih mungkar lagi. Syukur apa nama tu? Mulut aja. Tu dia tuan-tuan. Kalau Nabi tak ajar langsunglah, macam mana nak puji ya? Sebab itulah orang Kristian, mereka teraba-raba dalam mencari formula yang terbaik dalam mengurus negara. Sebab Nabi Isa AS tak sempat nak ajar semua. Nabi Isa 3 tahun 6 bulan, kita kata 4 tahun lah. 4 tahun saja dakwahnya, hanya sempat mengajar ibadah sahaja. Ekonomi tak sempat, pengurusan negara pun tak sempat, rumah tangga tak sempat, ibadah saja. Sebab tu orang-orang Kristian teraba-raba. Akhirnya pisah antara pengurusan negara dengan agama. Malillahi lillah wa mali qasari qaisar. Barang yang untuk Allah, agama je, masjid je, masjid pedri je, gereja je. Dan untuk negara bagi orang lain. Maka pisahlah sistem ini dinamakan sekular. Inilah secularism. Mereka teraba-raba. Kita pula nak ikut dia. Macam mana? Nabi Muhammad dah komplit dah. Kan? Ibadat, muamalat, ibadat munakahat, muamalat, jinayat. Ibadah lah, ibadah khususi dan umumi. Jinayat, undang-undang. Muamalat, ekonomi. Munakahat, institusi, rumah tangga. Komplit dah. Cuma kita tak belajar habis je. Tapi bila dekat TikTok, dekat WhatsApp, kalah mufti. Dia pun cerita tu, kalah mufti, kalah hakim, kalau buat ekonomi, kalah menteri ekonomi dan sebagainya. Lepas tu Imam Syafi'i sebut, aku boleh mengalahkan, berhujah dengan 10 orang alim, boleh mengalahkan. Tapi aku tak boleh mengalahkan, berhujah dengan seorang jahil. Macam mana? Jadi tuan-tuan jahil, orang jahil cakap kodan aja. Kita nak cari dalil. Lalas tumbuk dah, hancur dah masyarakat kita, kan? Itu belum yang menyamar dalam WhatsApp tu. Nama Aminah, rupanya orang kafir, duk hentam Islam kita, duk lain cari dalil. Apa buktinya pedah kat dia tu? Itulah zaman sekarang, wallahu alam. Dan wa azharu sidqahum, Allah menzahirkan, memperkukuhkan kebenaran mereka dengan mukjizat. Mukjizat ni apa? Mukjiz, benda yang melemahkan, ya. Kalau dah baca sini ulanglah, kitab ni pun ada 2-3 tempat saya baca ni. Tak apalah ya. Benda ilmu, kalau ilmu ni kalau kita dah tahu, ustaz kita sebut lagi namanya lazimul khabar, ilmu biasa. Itu pun dapat pahala lagi tu. Satu ilmu 60 rakaat solat sunat. Ada riwayat lain walaupun hadis dhaif boleh pakai 1000 rakaat. Kalau tuan-tuan dapat 10 dot, 10 jalan 10 10,000. Siapa pernah sembahyang sunat dalam masa satu hari 10,000? Saya pernah. Macam itulah. Kan hakikat solat tu. Saya dapatlah 10,000. Tuan-tuan pun dapat. Jadi kalaulah ilmu tu baru, namanya faidatul khabar. Khabar yang berfaedah, ilmu yang berfaedah. Dua-dua dapat pahala. Okey. Dengan apa? Mu'jiz. Mu'jiz, benda yang melemahkan. Jadi Quran dan mukjizat Nabi-Nabi semua melemahkan musuh-musuh. Sampai sekarang tuan-tuan. Jadi saya dah sebut dulu, saya sebut lagi. Mukjizat paling besar ya, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ialah Al-Quran. Itu mukjizat paling besar. Mukjizatul kubra namanya.
mukjizat paling besar. Baik. Mukjizat-mukjizat nabi-nabi lain semua nabi-nabi saja yang dapat. Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, kaya raya dan sebagainya lah. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad, Quran itu baginda dapat, kita pun dapat. Quran lah, tidaklah jadi nabi, tidak. Cumanya intipati mukjizat nabi ada dalam Quran, kita pun dapat Al-Quran. Bahkan mukjizat nabi-nabi lain ada dalam Al-Quran, dia punya rahsia-rahsianya, kan. Contohnya apa bang? Mukjizat nabi apa? Nabi Ibrahim yang apa? Yang tidak hangus dibakar. Ada doa dalam Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu khas untuk cerita Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kita boleh guna untuk doa kita. Kita boleh guna tuan-tuan. Nabi Adam diampunkan dosa. Doanya dalam Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi zalman. Tu. Kita boleh guna doa tu. Nabi apa lagi? Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang paling handsome, tak ada tolak banding lah. Setengah riwayat menyatakan Nabi Muhammad paling handsome. Alhamdulillah kan. Yang pendeknya dua-dua handsome. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, pipinya keputih-putihan. Bila marah nampak putih. Kita marah ke tak marah ke coklat semacam. Aisyah tu, ni tengok kecantikan zaman tu. Aisyah pipinya digelar, orangnya digelar Khumairah. Khumairah mana? Yang pipi kemerah-merahan. Istilah kita hari ini blusher lah. Blusher tu. Itu duduk di padang pasir. Padang pasir. Kalau kita duduk, tengok kawan-kawan kita pergi umrah musim panas, balik gelap. Gelap tuan-tuan. Macam mana zaman Nabi boleh putih melepak macam tu. Khadijah orang paling cantik zaman tu. Kalau dia jalan masa dia belum berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, belum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena dijaga. Ada bodyguard dia. Perempuan-perempuan lah takut dikacau oleh kumbang-kumbang durjana zaman jahiliyah. Sesuai sangat kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Yusuf yang paling handsome, doanya dalam Quran. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Tu doa anak handsome. Kalau Dr. Fadil pun nak jadi handsome boleh lah. Boleh cari makan lagi tu. Kan. Isteri-isteri kena doa ni. Sebab supaya suami-suami anda muslimah ni biar nampak anda ni perempuan atau wanita yang paling jelitawan di dunia. Muka sama je, dua hidung, telinga, mata sama, tapi nampak tu. Falamma ra'ainahu, dan apabila mereka iaitu kawan-kawan Zulaikha, Makdatin zaman tu melihatnya Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka membesarkannya. Ma hadza basharan, mereka kata ini bukan orang. In hadza illa malakun karim. Wa qatta'na aydiyahun, mereka putung jari-jari mereka, tak terasa kerana tersihir dengan kecantikannya. Tu kan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka menyebut ma hadza basharan, ini bukannya manusia, hadza malakun karim, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang sangat mulia. Angel kan, sangat cantik, sangat handsome. Macam mana tuan-tuan? Gitulah. Jadi siapa nak amalkan doa ni, amalkanlah. Baca bila-bila, lepas sembahyang ke, anytime, baca, embus di tapak tangan, buat syarat je lah kan, sapu di muka. InsyaAllah begitu. Pada muslimat yang rasanya dah tidak mengandung lah kan, dah habislah dia punya zuriat tu, ajar anak-anak supaya bila mengandung dia baca di perutnya tu, di perut anak-anak kita lah. Tu ya, untuk kita baca sapu di muka. Tu dah Nabi Yusuf, mukjizatnya kan. Nabi Sulaiman kaya raya tu surah apa? Kan surah Sad tu kan, ayat itu ayat penunduk. Itu tak boleh cerita kat sini. Nanti semua live ni ambil semua kan, tunduk semua, payah aku. Guru besar kat sekolah pun kena tunduk, suami pun kena tunduk kan. Saya cerita yang umum-umum je. Siapa nak ayat penunduk kena PM saya, kita kena ngetes.
Kena ngeteh baru boleh kan, baru seronok sikit. Ngeteh pula janganlah ngeteh mamak. Latih kermel ke sedap sikit kan, ada ada gambar-gambar daun ke love ke sedap sikit minum. Tu ayat penunduk. Baik. Ayat kaya lah. Senang Nabi Sulaiman. Ya, ayat kaya. Apa dia? Iaitu surah apa tak ingatlah, tapi ayat yang berbunyi qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Amalkan doa ni. Baca ribu-ribu kali. Qala rabbighfirli, berkatalah Nabi Sulaiman, rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wa hab li mulkan, berilah aku kerajaan dan kekayaan, la yanbaghi li ahadin, yang tidak akan kau beri pada seseorang, min ba'di, selepas aku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ayat penunduk saya bagi je ayatnya, tapi ada kaifiatnya. Kaifiatnya kena PM saya ya. Sebab apa tuan-tuan? Sangat bererti, sangat berguna, terutama pada pelajar-pelajar. Kalau periksa baca pada jawapan tu, insya-Allah pemeriksa akan tunduk. Pemeriksa itu sama ada orang ataupun komputer ataupun mesin, dia akan tunduk. Dia akan bagi luluslah pada kita. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini doa Nabi Sulaiman, ayat Nabi Sulaiman menghantar surat melalui Hudhud, postman dia, kepada Puteri Balqis. Akhirnya Puteri Balqis pun tunduk dan bernikah dengan Sulaiman dan beriman dengan Nabi, dengan Islam. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini surat ini daripada Nabi Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, datanglah kamu kepadaku, wa'tuni muslimin, datangnya kamu menyerah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kaifiatnya, 5 kaifiat. Itu rahsia. Itu kena jumpa saya. Kan? Boleh ni, kalau ustaz nak tundukkan isteri supaya setuju kahwin 2, boleh. Tapi aku tak baca lagi lah, sebab tak mampu lagi. Tunduk, abang nak kahwin lah bang. Kahwin apa, show pun miss. Macam mana tu? Gitulah tuan-tuan ya. Kalau ada projek, proposal kita buat, baca pada proposal tu. Kalau projek tu 10 juta, tuan-tuan, orang lain guna sihir, guna sihir, guna apa, rasuah. Sekarang istilah yang paling popular, guna sakau. Sekarang kan sakau. Pusaka kita mau, saka kita tak mau. Sekarang ada tambah lagi sakau, saka dan puaka tu. Jadi sakau tu. Mereka guna tu, guna sihir, guna ini, kita guna doa lah. Tapi dengan syarat, kalau projek tu 10 juta, apa, 20%. Ya Ustaz, mahal sangat. Okey, less 2% kan. Okey Ustaz, mahal sangat, tak apa, aku buat sendiri lah. Gitu tuan-tuan ya. 2% kita nak bagi masjid. Bukan nak menggunakan perut kita aja. Perut kita ni 3 keping canai, siap dah, cukup dah. Nak bagi masjid. Gitulah. Tuan-tuan, siapa yang nak jumpa, PM tepi saya. Kan? PM tu apa? Personal message lah, bukan Perdana Menteri ya. PM tepi saya. Teruskan lagi. Fawajaba, dan banyak lagi lah tuan-tuan, mukjizat Al-Quran ya. Kalau nak ikhlas, baca surah Ikhlas banyak-banyak. Tu kalau nak ikhlas ya. Kalau apa lagi? Fadilat bismillahirrahmanirrahim lagi lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan, kisahnya terlalu hebat. Antaranya apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencipta alam zahir ni, alam ada, alam wujud yang gaib dan yang zahir. Yang gaib surga, neraka, malaikat, roh. Yang zahir lah macam kita sekarang ni. Maka Allah Taala cipta qalam. Qalam ni bahasa kita si tukang lah nak buat. Si tukang ni nak buat, namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam tu. Maka qalam tanyalah, nak buat apa ni Tuhan? Apa aku nak buat ni? Maka Allah kata, buatlah olehmu, tulislah olehmu bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal ciptaan atau awal makhluk yang awal perkara yang dibuat memenuhi alam ini ialah berkat ataupun ayat bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main dengan bismillah ya. Merupakan awal bagi setiap surah, dan banyak lagi lah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau nak cerita, kalau tak ada live ni saya cerita yang detail-detail sikit lah. The live ni dia kena berhati-hati sikit. Nanti dia potong-potong sikit 2 saat apa, 10 saat, 20 saat, tu yang best-best. Lepas tu dah kacau-kacau dah. Kuliah 40 minit, yang dia beri tu setengah minit. Habislah kan, tak boleh lah. Cuba tuan-tuan lihat, mamak buka kedai di mana-mana je, bukan sedap pun, teh tarik dia pahit pun, tapi laku juga di mana-mana lah. Kenapa? Kerana ada rahsia Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kali insya-Allah kata ada tu saya buat ya. Tak ada ni benda live ni. Seterusnya fawajaba 'alal khalqi, wajib ke atas setiap makhluk itu membenarkan. Tasdik tu bukan benar mulut. Tasdikun, kita syahadah ni 3 syarat. Pertama, taqrirul bil lisan, wa tasdikun bil qalbi, wal amalu bil jawari. Mesti sebut dengan mulut, mesti sebut. Yang asasnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Yang umumnya, yang keluar daripada syahadah itu tak boleh. Maknanya hina Islam ke itu ke tak boleh. Apa ni, hina hukum Islam tak boleh. Ya, itu umumnya. Spesifiknya 2 syahadah tu. Itu mulut. Kemudian hati kena memperbenarkan di hati ini, dan sebenar-benarnya lah. Dan kena amal jawarih, maksudnya membuktikan dengan perbuatan. Solatnya, puasanya, zakatnya kena buat. Kalau kata beriman syahadah, hati iya tapi tak sembahyang, tak itu, tak ini, itu munafik. Munafik namanya ya. Kalau mulut buat, hati hati tolak, tangan tak buat, itu kafir dah lah, murtad dah lah. Gitu. Okey. Teruskan lagi. Munafik ni apa munafik? Definasi munafik, kalau saya tersilap tadi kan, balik pada definisi ya, iaitu mukmin linnas, kafirun lillah. Mukmin di sisi pandangan manusia, tetapi kufur di sisi pandangan Allah Ta'ala. Maknanya dia buat bersembahyang, puasa, dia buat semua, tapi hati dia tak terima. Maknanya dia olok-olok gitu. Hati kita tak tahu, hati Allah Ta'ala saja yang tahu. Ini munafik, berpura-pura ataupun hipokrit. Kan, munafik tu dalam bahasa Arab disebut sebagai nafaq. Nafaq ini ialah terowong. Munafik, benda yang ada terowong. Asalnya lah nafaqah tu, kalau di Mesir tu dia ada kereta api bawah tanah, namanya nafaq lah, anfaq, maknanya terowong ya. Terowong ni masuk sini keluar sana boleh, masuk di sana keluar sini pun boleh. Itu terowong. Jadi munafik lah. Dua-dua boleh. Islam pun ya, tak Islam pun ya. Kalau binatangnya amfibia, darat pun boleh, laut air pun boleh. Jadi munafik orang yang ada 2 terowong, orang yang ada 2 pegangan. Luar nampak mukmin, dalam tidak mukmin yang sejati. Barangkali kita ada juga tu, tapi kita ni berusaha untuk menghilangkannya, maka Allah Ta'ala bantu. Kalau mereka yang tak berusaha, Allah Ta'ala bantu juga, bantu tambah lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit-penyakit ni, penyakit nifak, munafik lah, fasik lah, semua ada ni. Tapi dia tak nak usaha, tak nak belajar, tak nak cuba ikhlas, tak nak, maka Allah tambah lagi. Begitu sifat Allah Ta'ala. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Sesiapa yang dekat pada aku sejengkal, aku sehasta. Ujung hadis tu, wa man taqarraba ilayya masyian taqarrabtu ilaihi harwalatan. Sesiapa yang dekat-dekat aku berjalan, aku berlari. Allah berlari, bukan masuk berlari, ini tamsilan. Maknanya kalau kita nak pada Allah begini, Allah lagi laju. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tu tak nak pada Allah, Allah lagilah mampulah kau. Macam itu tuan-tuan. Ini hukum asbab. Ustaz takkan begitu, Ustaz, Allah Ta'ala Maha baik. Allah kau jangan cerita. Tapi kita ni, ikhtiar kita macam mana? Ikhtiar, nak cari duit 10 sen pun kena ikhtiar. Takkan nak cari Allah, nak cari syurga tak ada ikhtiar. Gitulah kena ada ikhtiar kita. Namanya hukum asbab.
hukum asbab lah, atau bahasanya hukum fitrah kan. Lapar kena makan, dahaga kena minum, atau bahasa orang muda namanya hukum karma, hukum alam ya, hukum alam. Buat baik balas baiklah kan. Okey, kita sambung lagi. Wa annahu ba'athan nabiyil ummi quraisy Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ilal arabi wal ajami wal jinni wal ins. Ini baru spesifik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Sayyidul Anbiya, penghulu kepada seluruh nabi-nabi. Bukan nabi saja, penghulu. Nabi-nabi ni semua penghulu kepada semua makhluk. Nabi-nabi adalah penghulu kepada kaum dia. Nabi Muhammad penghulu kepada seluruh nabi, maknanya kepada seluruh kaum. Dan Nabi Muhammad merupakan penghulu kepada seluruh makhluk. Jibril pun bawahnya, Nabi Muhammad atas sekali ya. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan, hebat Nabi Muhammad. Tak terkatalah. Selawat ajalah. Selawat je banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan ya, bila kita selawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan satu malaikat supaya merendamkan diri di bawah, di dalam lautan cahaya, di bawah arasy Allah taala. Ya, direndamkan. Malaikat kan hidup dekat cahaya, rendam. Dan nanti dia akan keluar, fayakhruju, maka dia akan keluar dan dia akan kocakkan badannya. Akan kocak badannya, dan daripada bulunya sebanyak makhluk ciptaan Allah di alam ghaib, di alam zahir, itulah bulu malaikat tu akan terpercik daripada setiap bulu-bulunya itu. Jangan tanyalah saya bulu macam mana, bulunya pun cahayalah. Bukan bulu burung kan, bukan, cahayalah. Dan terpercik daripada bulu itu percikan baru, cahaya-cahaya baru, dan daripada cahaya-cahaya baru itulah Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang baru. Ini berlaku macam mana? Apabila seseorang itu berselawat, lahir malaikat baru. Maknanya kelahiran malaikat itu pun bergantung pada selawat kita. Ni yang malaikat yang ni lah, malaikat Tuhan cipta tu Tuhan cipta lah, lain cerita. Apakah kerja malaikat-malaikat baru ni? Subhanallah, sekali selawat trilion malaikat baru lahir. Selawat lagi trilion lagi. Bulunya sama banyak bilangan dengan makhluk. Kita kata trilion dah, senang cerita. Kerjanya ialah memohon yastaghfiru lahu, memohon keampunan untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Selawatlah hari ni, bawa kita selawat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ya. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangsa Quraisy yang ummi. Nabi, apa maksud Nabi? Nabi-nabi, apa maksudnya Nabi? Nabi-nabi lah Ustaz. Nabi Muhammad tu Nabi lah. Ialah Nabi. Nabi maksudnya orang yang membawa berita. Rasul iaitu utusan daripada Allah Ta'ala ya. Nabaun tu berita, Nabiyu pembawa berita. Al-ummi, Nabi yang ummi, yang tak pandai membaca, mengira dan membaca, mengira, menulis. Bodohnya apa Nabi aku ni. Padahal sifat wajib bagi Nabi fatanah. Fatanah tu bukan cerdik ya, bukan pandai, bukan apa lagi ya, bukannya clever. Fatanah itu ialah semua tu ada dalam fatanah. Kreatif, inovatif, cerdik, pandai. Istilah kita lah genius. Genius. Nabi ni genius. Nabi tak sekolah tuan-tuan, jadi bisnes, meniaga, menjadi di sini siapa yang bisnes? Tahulah macam mana susah payah bisnes. Kan susah payahnya, tiap-tiap bulan mesti target nak bayar gaji. Nabi berjaya membawa Khadijah Holding Sendian Berhad. Kan Khadijah tu nak bankrupt lah. Siapa ya boleh jumpa Muhammad SAW? Nak lawan Abu Jahal Holding, Abu Lahab Holding, Abu Talib Holding, kaya-kaya semua tu, jutawan-jutawan setakat 18 bilion. Tak main zaman tu tuan. 18 juta kan sekarang kecoh 18 juta tu kan. Tak main zaman tu. Zaman tu meniaga guna duit emas. Maknanya kalau ada telefon, ting, pakai duit emas. Guna telefon public pakai duit emas. Dinar ya, dinar. Saya dah sebutkan cerita, dah cerita saya cerita lagi lah.
Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan Bilal radhiyallahu an 20,000 dinar. Satu dinar kalau besar 10% 1,000 lah. 1,000 ni belah rotan tuan-tuan, besar sikit 1,000. Nak cerita lah senang kiranya 1,000. 20,000 darab 1,000 20 juta. 20 juta kan? 20,000 gitu. 20 juta. Selamba je ambil, aku nak bebaskan Bilal. Itu sahabat yang bukan kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Talha nombor 2. Abdurrahman bin Auf nombor 1 kan. Bawahnya Sayyidina Osman, bawah lagi Sayyidina Umar, bawah lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kaya tuan-tuan zaman tu. Tapi habis harta mereka untuk Islam. Jangan anggap zaman tu cemilan. Saya ingat kalau Abu Bakar duduk kota Damansara paling kaya lah. Ferrari baru 1,000 juta, ada 20 juta, tu campak gitu. Aset lagi. Semua habis untuk Islam. Kita gaji kita hidup mati lagi pun tak sampai lagi 20 juta. Tu nak cerita tu. Biar kaya lah kita ni. Ustaz cakap senang lah. Ustaz kaya ke? Saya tak kaya tuan-tuan. Biarlah tuan-tuan yang kaya. Nanti bila ada orang, Ustaz saya tak makan 3 hari, kau jumpa haji ni, kau jumpa haji ni. Jadilah kan. Nabi Muhammad duduk depan, tak ada harta, tapi belakang-belakang dia tu Abdurrahman bin Auf mewakili para jutawan. Abu Bakar mewakili orang-orang tua. Umar mewakili pemuda-pemuda. Ali mewakili orang bijaksana. Osman bin Affan mewakili para dermawan. Nabi jentik je, aku nak ni, tolong ni. Dan Nabi inilah aset Nabi. Mereka ini tuan-tuan, kalau Nabi kata aku nak semua harta kau, semua bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nak cerita konsep kaya dalam Islam ni ya. Jangan jadi zuhud bodoh, jangan. Alah ustaz, RM1 takkan jadi RM2, redha je lah ustaz. Manusia paling kaya di planet bumi ni namanya Nabi Sulaiman. Allah, gunalah doa tadi, insya-Allah taala. Lepas tu gunalah doa penunduk rezeki. Jangan tunduk janda je. Nak tundukkan janda. Janda pula nak tundukkan duda. Lepas tu susah sama susah. Tundukkan rezeki, tarik rezeki tu. Tarik tuan-tuan. Ya. Solat duhanya, surah waqiahnya, doanya lagi. Innahu min Sulaiman lagi. Okey. Diutus kepada orang Arab, juga orang ajam bukan Arab, juga pada jin, juga pada manusia. Hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan ini diwarisi oleh para ulama-ulama ya. Saya bukanlah ulama kan. Saya ni cuma ulama je, ulama dalam semak je. Ulama dalam semak. Jadi ulama-ulama kita ni kalau ada jin tak takutnya, boleh berbicara lagi. Kau ni apa kerja ni ngacau orang ni, pergi dia. Tapi kalau saya cakap macam itu, apa Ustaz? Lu siapa? Gua siapa? Kata jin tu kan. Gitu. Seronok ni kadang-kadang main dengan jin. Yang jin yang tolol-tolol lah kan. Jin yang power-power tu tak berani juga. Kau hidup zaman siapa? Saya hidup zaman Fir'aun. Wah, jangan main-main tu. Jin umurnya kalau 200 tahun, muda lagi, kecil lagi. Umurnya 1 juta, 2 juta, tu remaja. Remaja. Nak lawan kita, Allahu Akbar. Jangan takut. Zaman dia sudah habis. Zaman dia jadi bos. Dia sudah kalah dalam pemilihan ketua lah, pilihan raya umum ketika Nabi Adam nak turun tu. Dia dah kalah dah ambush. Jibril dengan malaikat ambush dah semua jin-jin ni, dan mereka lari ke hutan-hutan, ilal jibali wal jazair, dan juga ke pulau-pulau. Sekarang kita khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu di atas muka khalifah, bos. So jangan takut. Semangat tu kena ada. Bos takut macam mana? Apa ni staff kata, "Encik, bos, mesti begini." Okey. Kita bos kan. Kau keluar, tak keluar aku pecat. Contohlah kan. Gitulah. Tunggu sekejap, kita bagi haluan pada azan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والرجاء وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف. آمين آمين آمين. Kita sambung sekali lagi, habiskan bab Rasul. Yang bulan depan kita masuk bab sa'ah, iaitu hari kiamat. Kemudian wa anzala alaihi kitabahul hakim, Allah Ta'ala menurunkan ke atasnya Nabi Muhammad itu sebuah kitab yang maha bijaksana, iaitulah namanya Al-Quranul Karim. Wa syaraha bihi dinul qawim, dan Nabi Muhammad telah menjelaskannya, diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ni yang ujung ni sedap sikit ni. Wa huda bihi siratal mustaqim, dan ia merupakan wahada bihi siratal mustaqim, dan Nabi Muhammad menunjukkan dengannya akan jalan yang lurus. Baik tuan-tuan, kita berhenti setakat ni. Jadi jalan yang lurus ni adalah Islam. Baik. Nak cerita, bila sebut jalan mesti ada namanya perjalanan. Bila sebut jalan, macam sebut dalam Fatihah Maliki Yaumiddin, raja. Bila sebut raja, Malik itu raja lah, raja kan, Malik Saud tu kan di Saudi. Bila sebut raja mesti ada kerajaan. Bila sebut kerajaan mesti ada sistem. Gitulah. Jadi apa sistemnya? Ujung tu lah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu sistem dia. Okey. Jadi bila sebut jalan mesti ada perjalanan. Dan apa perjalanan tu? Perjalanan itu sedang kita lalui. Perjalanan itu sedang kita lalui. Kita ni lah yang berjalan ni. Jangan cerita orang lain. So perjalanan kita dia bermula pada tiada, dulu tiada, kemudian diadakan. Bermulalah tu. Bilakah kita bermula? Sejak alam roh, jutaan bilion tahun. Di alam roh kita jumpa Fir'aun, jumpa siapa lagi, contohlah siapalah orang lama kan, jumpa semua, tak pernah bersalam dengan dia kan. Wa qaba Fir'aun kaifa haluka hal anta bil khair, kan dia orang Arab kan, dekat sana cakap bahasa Arab. Cuma jutaan tahun, bilion tahun, kemudian Allah Ta'ala takdirkan kita alam rahim 9 bulan 10 hari. Kemudian sekarang ni alam dunia, perjalanan kita
satu ke satu selesai ni dah berapa puluh tahun. Kemudian nanti alam barzakh, yang mati Nabi Adam AS, yang mati dulu, yang wafat dulu pun tak kiamat lagi, dah puluhan ribuan tahun. Alam barzakh, nanti lepas alam barzakh alam mahsyar, lepas tu alam sirat, ujung sekali syurga atau neraka. Jadi perjalanan kita terlalu jauh tuan-tuan. Bila perjalanan terlalu jauh, mesti ada ways yang memandu kita. Depan 20 meter lagi, apa dia kata, slide left, kemudian right, kemudian sebagainya. Kena ada. Kalau tak ada, sesat lah. Apa ways tu? Quran dan hadis. Itulah dia. Kalau tak ada benda tu, hanyutlah, tak ke mana-mana perginya. Itulah tuan-tuan, perjalanan kita jauh lagi. Kubur belum lagi. Tak berapa nak kiamat kita pun tak tahulah. Tak tahu ribu-ribu tahun lagi, wallahu alam, mana kita tahu. Kan? Mahsyar lagi, tak tahulah tuan-tuan. Dahsyat perjalanan kita. Iaitu siratal mustaqim itu, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang dihurai, yang diajar oleh para ulama-ulama kita. Mujur ada para ulama. Kata Hasan Basri, iaitu ulama zaman tabi'in pertama, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kalaulah tak ada ulama, nescaya manusia ini jadi macam binatang. Sebaik ada ulama tuan-tuan. Tak apalah ulama zaman kita lah tak sama dengan zaman dulu-dulu, tak apalah. Tak ada rotan akar penjadilah. Hari ni orang Islam sendirilah kata Allah, ulama pun tak maksum. Nak cari maksum mana? Dia yang maksum tu Nabi. Yang komplain tu bukannya ulama pun, juhala. Juhala tu ulama kata jamak bagi alim. Alimun seorang, alimani dua, ulama ramai. Jahilun seorang jahil, jahilun pun jahil. Tapi jahilun tu biasa, jahil ni sangat jahil. Jahilani dua orang jahil, juhala, tu dia, ramai jahil. Yang komplain ni para juhala. So tuan-tuan janganlah stres sangat dengan mereka. Kau ni apa ni, condemn ulama gini-gini. Sebab dia orang jahil itulah dia condemn ulama. Kita yang tahu sikit-sikit ni insya-Allah tak condemn ulama. Ya, innal ulama, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi alaihi wassalatu wasallam. Jadi cukup setakat ni. Dan sebagai akhir sekali, pesanan saya 19 hari bulan 11 ni adalah kewajipan juga untuk kita memilih pemimpin. Pastikan pemimpin kita itu menepati maliki yaumiddin, menepati malik, sebagaimana dalam Fatihah yang kita baca. Ya, itu ayat kenegaraan. Saya malas tak nak, tak payah baca Fatihah lah. Kena baca apa yang kamu baca tu, apa dia? Malik. Raja, mesti ada kerajaan. Bila kerajaan dia ada tiga. Satu raja, kedua tanah, ketiga sistem. Itulah dia. Sekarang kita nak tentukan tanah, dan sekarang kita nak tentukan sistemnya. Wallahu alam. Semoga tuan-tuan semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu saja untuk saya. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap di atas kejahilan dan kelemahan saya mohon ampun dan maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد قومنا إلى الحق فإنهم لا يعلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وخاصة في بلادنا هذا ماليزيا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته